dia ada fast cut. Macam buat cendol jadi betul masuk scene tu. Biasanya kalau filem biasa establish kan wah ini pum. Itu tribute pada saya punya idola Edgar Wright. Thank you sir. So itu shoot memang pakai cinema. Ya. Payah Susah dia. Untuk orang yang tahu susah ya. Jangan ingat senang lah buat. Ini benda yang orang tak tahu lah. Ini kerja director lah. Orang jangan ingat director duduk ni akad ni pelakon. Tak. Kita kadang-kadang kita nak set diorang macam okay, macam mana aku nak hadirkan chemistry ni. Aku dah build, aku dah canvaskan Zul dengan Ropi. Okay, hari ni Sanggeta akan masuk. Macam mana aku nak pastikan vibe diorang ni Sanggeta terus boleh masuk. Okay, boleh seiring, sejalan, pegang tangan bersama-sama. Saya kena bagi kredit lah sebab dari segi dialog tu memang dialog yang ada kena mengena dengan budak-budak zaman sekarang. Saya yang paling saya spoil lah sikit kan dialog. Spoil daripada awal dah spoil lah. Kongsi terang, suara kita bergema. Kongsi terang, malam ni kita berkuasa. Kongsi terang, jangan lepas selesa. Baik, kembali menonton dan juga mendengar podcast Kongsi Terang. Dan sekarang ni masih lagi kita bersama dengan Abang Wan Hafiz, pengarah filem Don Dukun yang sekarang ni telah ditayangkan di Pawagam 31 Oktober 2024. Hafiz, saya ASMR. Tak, masalahnya segmen 2 dia terus masuk bawa macam radio tau. Tu ada makanan. Magic ke? Betul-betul dukun bohong punya style ni. Pam. Okey, Abang Hafiz, tadi mungkin Jas dah cerita tentang sikit lah pengenalan benda tu. Saya tak berkesempatan lagi nak menonton Don Dukun sebab malam tadi malam saya radio bang, saya konti, saya kerja. So wayang pun tak ada sampai pukul 2 lebih kan. Berhenti kerja. Pergi tengok Don. Jangan kerja. Yang mana kerja hari ni berhenti. Pergi tengok Don. Okey, saya setuju memang sempat tengok trailer. Trailer pun untuk saya jujur wow. Alhamdulillah. Something yang different. Tapi ada satu benda bang sebenarnya. Nama abang tak ada kat trailer tu. Apa cerita sebenarnya ni? Sebab saya dengar pun daripada Douglas Lim sebelum ni ada dalam podcast yang lain. Dia berkata Wan Hafiz pengarah yang baru. Saya macam pengarah yang baru? Baru apa sebenarnya? Ada banyak dah filem buat sebenarnya kan. So macam mana bang? Wajar dia datang tu attack ke? Berhenti kerja lah. Betul kena berhenti. Kalau ada Don Dukun tu berhenti. Macam mana bang? Okay, isu trailer, nama tak ada dalam trailer ni dah banyak kali ditanya lah. Tapi first version ada. First version arahan ni Wan Hafiz tu ada. Tetapi sebab kita nak introducekan satu, orang kata, bermulanya idea ni daripada mana. So idea ni macam saya cakap tadilah, asalnya ialah tentang dua orang ni. Si Zul dan juga Ropi. Dan dua tu daripada Hantu Kak Limah. Dan saya tak ada kena mengena dalam Hantu Kak Limah. So bila dalam tu kita daripada penerbit Hantu Kak Limah, tiba-tiba nak masuk pula Wan Hafiz Hantu Tok Mudim, macam banyak sangat. Terlampau banyak sangat info yang tak ada kena mengena yang patut difokuskan dalam trailer. Jadi kita decide untuk utamakan di mana orang boleh dapat this vibe. Kita nak vibe sebab Hantu Tok Mudim, pada yang dah tengok tahu bahawa nampak halus vibe-nya ialah daripada situlah. Kita nak orang rasa the same vibe. Bagaimana dia rasa untuk Hantu Kak Limah, dia boleh rasa yang sama dengan Don Dukun. Jadi daripada awal tu kita dah. So memang on your side okey lah. Tak ada masalah. Saya tak ada masalah, nama saya tak diletakkan di mana-mana kecuali payment tu masuk. Itu boleh mentah. Nama tak apa. Nama tak membayar saya punya bil. Tak boleh buat beli susu anak. Ini reality je. Saya tak boleh bawa poster tu pergi nama saya ni, susu anak 2. Dia tak ada. Tak ada. Yang penting yang dalam kontrak masuk, payment berapa bulan masuk, okey lah. Itu alhamdulillah. Itu penting. Nama tak. Tapi alhamdulillah lah pada yang dah kenal saya, mungkin baru kenal, salam perkenalan. InsyaAllah lah boleh. Tak, bila Abang Douglas Sim cakap mengarah baru, saya macam lah, untuk kita sebagai orang awam, banyak dah Abang Hafiz buat filem ni. Adakah baru kenal? Siapa yang mengikuti abang tak ada masalah lah. Saya rasa dalam saya tak anggap karya-karya saya sebelum ni
indie lah. Koyak lah kau nak kata indie Yelah. kan. Tutup Modem tu indie benda kan. Tapi ada orang yang menganggap bahawa karya-karya saya sebelum ni macam indie punya style sikit. Tapi macam apa ya indie ni, aku tak keluar ke dalam sub Yelah. mass market pun macam yes. it's a mass market, cuma mungkin tak dikenali lah, tak ada push yang buat saya kenal. Tapi macam di kalangan press ke apa ke semua kenal, semua kenal, semua kenal, semua tahu. Okay. Tahulah seketul Wan Hafiz ni wujud kan. So ada yang Bila abang sebut macam tu, adakah ini filem pertama abang berkolaborasi dengan Astro Shaw? kalau ikutkan kedua lah, bukanlah filem yes yang pertama. Tapi sebelum ni saya ada satu projek lain, Astro First punya projek dengan diorang. Dan projek-projek Astro banyak je, cuma tak adalah sebesar ini. Ini yang first besar. Tu yang nervous sikit ke? First budget besar, bukan yang first saya terlibat. Okay. Projek besar yang saya terlibat dah ada. Ini projek saya sendiri yang saya arahkan. Abang ada reference mana-mana ke untuk dapatkan this line punya cerita? Sebab ada benda tau. Contoh Wan abang Don Samad. Don Samad bapak dia kan. Kan dia bawa bas kan. Okay, saya rasa macam saya pernah tengok satu Chinese film, dia berkaitan dengan hantu juga, dan dia bawa bas tau. Dan dia boleh jumpa hantu tu dekat bas je. So selain dari itu apa yang saya lah, tapi untuk abang bila nak buat ni macam ni perjalanan dia macam ni, ada reference yang abang dia pop culture, bukan pop culture lah, benda yang orang Melayu ataupun orang Malaysia ni akan tahu. Macam dulu kita famous, saya hidup masa kecil-kecil dulu dia famous dengan cerita ustaz ni pergi satu bangunan ni, dia bawa keluar kan segala jenis hantu dalam tu, masuk dalam bas, hantar ke hutan. So benda-benda tu saya cucuk dalam ni. Kalau siapa perasan, masa saya zaman sekolah dulu, selalu kalau ada zaman kerasukan, kita ada satu time within 1995 sampai 8 macam tu, hari-hari dalam kelas kau ada kena rasuk perempuan. Kan dulu kan ada banyak camp bila jati diri semua, mesti ada yang kena rasuk lah apalah. Benda yang paling best kali masa tu saya tunggu ialah untuk penyelesaian terhadap rasukan. Mesti akan ada mamat yang datang, dia akan picit ibu jari. Betul tak? Kan? Mesti dia akan ada random ustaz mana-mana. tiba-tiba picit ibu jari datang. Okey, nak keluarkan hantu, picit ibu jari kan. Wah, Zaman saya dulu ada macam-macam picit lah. Ibu jari ni paling popular lah dulu kan. Ibu jari kaki picit mesti hantu akan keluar lah, apalah kan. So benda-benda macam tu lah kan. Saya pop kan dekat dalam cerita ni. Rasukan, lepas tu apalah, bas, benda-benda tu lah. Okay. Kalau ada juga dulu, sebab dulu dekat kampung saya kawasan hutan. So adalah ustaz ni, ustaz tu, anak-anak ustaz, cerita macam-macam cerita lah. Bapak aku kalau dia jumpa putih dia lempang lah. Itu yang Itu yang first lah, lempang aje lah kan. So benda-benda macam tu lah. Saya benda-benda yang saya tahu, saya terkenang, ni boleh kau buat benda ni boleh kau buat benda ni. Tapi ada banyak lagi dalam cerita ni yang tak dikeluarkan. Benda ni abang, saya memang tengah nak menghadamkan kerja abang sebagai director sebab bukan abang layan satu projek aja, ada projek-projek lain. So bila abang terkenang, bapak kat kampung aku ni dia tampar Pontianak, abang tulis ke? Tak. Benda tu memang Zain, Azrai dan juga Junab dah ada benda tu. Cuma situasi tu, kerja saya visual lah. Kan bila ada dekat skrip, saya tak buat macam begitu. Saya buat ikut apa yang saya fikir is nice. Visual saya lah. Hantu ni akan datang daripada sini. Ni apa semua dekat skrip tak ada tulis. Hantu datang daripada pokok belakang, tengok pada Don. Ni dia akan ni tak ada. Itu kita sendiri buat lah. Faham. Kita sendiri fikir lah. Saya dengan DOP bekerja macam mana dia nak melayan saya, macam mana labu kena macam ni. Okey. Itulah saya visualkan. Kerja saya visualkan. Dia seronoknya filem ni ialah kerana saya dapat apa yang saya nak lah. Walaupun benda tu susah sebenarnya, menyusahkan sebenarnya. Walaupun campur rasa macam kenapa Wan macam ni Wan. Tapi inilah dia. Kau bas tu shoot kat tempat lain, hantarnya kat tempat lain. Kalau drama situ-situ je lah kan. Bas kat sini, hantarnya situ aje lah kan. Tapi filem ni yang bestnya tuntutan saya tu dipenuhi. Lagilah pula Shaw
dengan Infinitus. Memang Dia memang okey lah, ini yang director nak, kita trust, kita percaya. So ini kali memang apa yang abang nak memang capai lah. Tak adalah balik monitor dah I love you Shaw. Nice job. Next job macam abang ada cakap kan, dialog Ini memang boleh makan ni? boleh makan boleh makan. Macam dialog abang Zul Arifin dengan abang Ropi pun banyak dah tukar-tukar kan. Banyak. Jadi secara keseluruhan dia, skrip-skrip tu ada tak yang tak dimasukkan? Banyak. Antaranya, First cut sebenarnya 3 jam. kenapa kita tak boleh keluarkan filem 3 jam? Lama sangat. Slot akan jadi kurang. Untuk TV pun orang takkan selesa. Hindustan boleh bang. Dia macam mana? Vibe culture. Oh, okey. Kau nak tengok muka Zul Arifin 3 jam, dia dah tak ada macam. Lepas tu dah tak nak tengok dah. Lepas jam tengah tu ada rimas Shah Rukh Khan lain lah. Lagipun production value diorang terlampau tinggi. Oh memang showcasing dia a fight between production value tu kita nak tayangkan dengan sangat lain. Macam walaupun cerita ni saya rasa bajet besar, setakat ni apa yang saya nak diorang bagi. So saya rasa bajet tu besar lah. Sebab benda-benda yang saya nak untuk filem ni pun besar-besar. So bajet tu besar. Tapi taklah sebesar contoh macam Merong ke apa. Ada that kind of extended unit untuk meningkatkan production value. So untuk 3 jam cerita Melayu, kau kena ada a solid production value yang betul-betul besar. Kan? Kalau nak buat 3 jam untuk Don ni, memang saya minta studio kan dia lah. For some part final scene tu kita studio kan, supaya kita boleh shoot 8 hari. Ini pun dah kena marah kan. Apa final battle kau ni 4 hari shoot ni? Satu scene mat. Dia dah keren. 240 shot. Pentingnya skrip ni, pemahaman kita ialah development. Semua benda kita letak dalam tu. Development karakter, storyline, apa semua kan, daripada where and where, di mana ia berlaku, apa semua benda tu kita nak kita buat secara detail yang mungkin. Masa kita shoot, keadaan tu mungkin dah berubah, tapi kita shoot. Kita tak ada tinggal any scene, tak ada tiba-tiba nak potong. Lagilah filem, you must shoot. Apa yang ada dekat scene, shoot. Apa yang ada dalam skrip, shoot. Shoot. Tapi bila kita masuk edit, itu segalanya mungkin akan berubah. Segalanya alamak, apa yang kita buat rupanya tak gel. Sebab kita bukan shoot by sequence. Betul, dah pergi sana scene sana. Scene bilik. Sini ni 2 hari kat 3 hari kat bilik dia je kan. So mood tu mungkin sedikit lari sikit. Sebab tu kena banyak shot. So bila kita masuk editing, benda tu jadi berubah. Layer ni dah lain lah. Kita kena ubah sikit layer ni jadi macam ni. Core value ni dah lain. Kat mana kita nak isi balik sini. So daripada situ akan berubah. So bila masuk 3 jam full format yang kita dah shoot, adakah value ni sesuai untuk kita bawa ke wayang? Kan? Orang argue betul, epic boleh, ini boleh kan. Kenapa tak buat 2 piece? Kita fikirkan tentang satu kepuasan. Dia benda yang susah sebenarnya. Kita nak fikir 110 minit ni, adakah orang akan appreciate apa yang kau buat? Ataupun ada orang akan tengok 110 minit dia ludah je kau. Kan? So, adakah make sense kau nak masukkan 3 jam untuk orang ludah kau lebih-lebih? Ataupun kau nak terus cut 2, kan 2 minggu dia tayang first version, second tayang. Value tu kau nak letak setinggi mana? Maknanya macam saya, cukup puas dah. Whatever yang kau tak puas, tu terpulang pada kau. Kau puas, Alhamdulillah. So, sebenarnya tak ada halangan lah untuk tak ada production ataupun boleh, tapi keluarkan. value lah. Tak ada halangan sebenarnya, tapi value lah. Adakah benda tu cukup tinggi untuk kau keluarkan? Tapi bagi saya macam Don, kau nak tayang 3 jam pun tak guna. Buat penat dah. Lepas 2 jam try lah gelak tengok kan. Dia jadi gelak yang tu je. Tapi bang, sebenarnya untuk konsep perfilman ke drama dan sebagainya, memang especially pelakon lah, kita sebut pelakon, memang kena memenuhi tuntutan director ke, ataupun director pun kena ambil kira pelakon puas tak? Okey tak? Macam saya kedua-duanya lah. Kedua-dua lah. Apa yang saya nak dan apa yang untuk perlu. projek ni memang dua-dua? Dua-dua. Lagilah kalau komedi saya dia jadi 3. 3. Apa yang saya nak, apa yang pelakon puas, dan apa yang kita boleh explore bersama-sama. Maknanya komedi ni saya suka let go. Kadang-kadang saya tak cut. Bagi je. Habis take tu saya diam. Kadang-kadang dekat situ terhasilnya punchline. Dah tambah lagi Ropi. Saya tahu dia tu macam daripada luar yang tak pernah kenal face to face pun puas tu kan. Mesti ada benda dia cakap. Dia susah macam dia lagi susah macam Sagita contohnya.
dia masuk hari ke 8 ke 9 set masa kita shooting. Dan dia masuk dekat convention, masa kita shoot convention. Okay. Itu first time dia masuk bersama dengan kita, bersama dengan Zul, Ropi, Douglas, semua first time kali tu. Jadi macam mana saya nak adaptkan diorang ni? Zul dengan Ropi dah ada momentum diorang. Betul. Macam mana saya nak elakkan diorang ni? Ini benda yang orang tak tahu lah. Ini kerja director lah. Orang jangan ingat director duduk ni akad ni, pelakon. Tak. Kita kadang-kadang kita nak set diorang macam okay, macam mana aku nak hadirkan chemistry ni. Aku dah build, aku dah canvaskan Zul dengan Ropi. Okay, hari ni Sanggeta akan masuk. Macam mana aku nak pastikan vibe diorang ni Sanggeta terus boleh masuk. Okay, boleh seiring, sejalan, pegang tangan bersama-sama. Macam mana nak talkkan diorang ke, nak bagi diorang jumpa supaya tak ke. ada awkward tu. Alhamdulillah, macam saya selalu cakap, komedi ialah kerjasama. Kalau dalam komedi engkau tak ada kerjasama, kau tak akan jadi komedi. Zul masuk set, dia tahu dia nak buat cerita komedi, dia bukan buat Sharif. Datang. Begitu juga Sanggeta, dia masuk set, dia tahu dia nak kena buat komedi. Jadi daripada masuk lagi, dia dah bekerjasama dengan wardrobe dia, dia bekerjasama dengan dialog dia, dia bekerjasama dengan skrip, dia bekerjasama dengan saya, dia bekerjasama dengan Ropi. Ropi ni adalah senjata lah. Kalau orang tak bekerjasama dengan dia, dia takkan jadi lah. Betul. Sebagai contoh lah, satu scene yang pada yang dah tengok, scene dekat dalam markas, Sekejap nak kita tengok je. scene dalam markas Don tu yang Okay. Makruf datang, ni adalah daripada Datin ajak okay, ni kan, okay, untuk yeah, bagi sejuta kan. Yeah. Scene tu patut habis dekat RM1. Datin akan bagi RM1 juta. Oh setuju, okay. Dah habis. Salam, Dalam skrip scene tu habis kat situ. Okay, setuju. Next cut tu dah lain lah. Tapi disebabkan ada si Seketul Ropi ni dengan Seketul Zul, ya, dia dah jadi berkait lah kan. RM1. Oh setuju lah ni. Lepas tu Aloy pun respon. Aloy bagi kerjasama. Jangan gelak. Bukan semua benda kita boleh gelak. So benda tu yang hit. Senyum pun jangan lah. Senyum pun saya tak mau. So tu saya tak cut. Itu semua base yang saya tak cut. Oh tu kira elip lah tu. Tak ada, saya tak cut. Biar dia layan. Sampailah dah habis. Senyum pun saya tak mau, senyum pun saya tak mau. Dah barulah saya cut. Tapi pokok pangkalnya komedi ialah kerjasama. Kalau tak ada kerjasama, tak boleh. Jadi itulah dia. Daripada skrip, kita nak develop, kita nak pastikan mood orang okey kat set. Lepas tu saya bekerja semua dengan megastar ni kan. Betul. Saya nak ambil kesempatan ni, saya nak cakap depan-depan dengan abang lah. Saya memang nak puji lah cara abang lontarkan lawak-lawak yang komedi-komedi yang belanja? ada. Komedi-komedi yang ada dekat dalam Don Dukun ni, dia bukan macam scripted, dia bukan macam kita dah boleh agak lah. Biasanya dia ada feeder betul kill tau. Dalam Don Dukun ni very banyak gila random lawak yang sebenarnya dia berlaku dalam kalangan kita tau. Dan dalam real life kita pun macam kita orang punya team Hasif lah selalu. Kita tengah sia-sia jadi pump keluar Punchline. mengarut tu. Jadi gelak-gelak. Macam tu lah kita bila tengok Don Dukun tau. Korang kena macam kadang-kadang tak payah alert sangat pun. Kita tengah tengok kan, kita tengah fokus sini, lagi yang ni pum keluar. So benda tu yang selalu, masa saya tengok tu memang benda tu selalu kena lah. Betul, yang biasa bila saya seorang yang perasan benda tu, saya seorang gelak dalam. Wah, saya gelak betul. Salah aku gelak dia macam tu lah. Tapi memang begitulah lawak. Saya boleh kata macam dia komedi yang secara lain bawa. So New. Tahniah untuk abang lah. Kerja saya tak susah sebenarnya sebab kerjasama tu ada. Dia benda takut ni bila kau buat cerita komedi kau tak ada kerjasama. Dah. Bila benda ni selain director yang craft actors ni, Sendiri. actors pun sendiri kena craft sama diorang. Diorang Maksudnya dia sendiri dah faham. Betul. Oh, kita Datang buat pun dah komedi. ready je. Kita buat komedi dek. Kau jangan datang dengan kat mana saya punya teh ais. Kenapa teh ais? Macchiato. Okey bang, untuk filem kali ni Don Dukun, ada perbezaan tak dengan filem-filem sebelum ni abang buat? Klise lah bunyi dia tapi ada. Ada. Tapi siapa yang perasan, mungkin siapa yang dah pernah tengok saya punya Tok Mudim ataupun yang paling latest itu Geng Sakau. Ya, yang saya kau. Tahu bahawa saya sangat lesskan similarities of shots dengan play. Kali ni banyak sama yang 360 punya style, moving, tak ada macam cut to cut.
Tak ada macam Zul tengah bercakap, okay next cut aku. Kali ni saya banyak moving daripada Zul pergi ke Cik Nak, pergi ke ni balik. Okay, ambil tu shot pusing pergi ke Hanif. So benda-benda macam tu yang Asif. Sorry Asif. Asif ke Hanif? Asif, okay. So maknanya movement tu banyak dan Labu sangat strong dalam style macam tu. DOP saya Labu. Oh yes. Dia sangat strong dalam style macam tu dan sangat berjaya lah bagi saya untuk buat. Tapi pun benda baru, saya pun tak pernah try benda macam tu kan. So bila kita duduk bincang daripada awal macam mana kita nak buat, macam mana style kita nak buat, dan surprisingly benda tu berjaya lah. Benda ni saya nak masuk juga sebab to be honest lah, contoh cerita pasal bila ada satu scene yang tak tengok kan, bila ada satu scene yang dia kena explain tu, berhenti kerja. Okay. Bila explain tu, dia bukan klise punya explain tau. Dia macam kita dah tahu lah, kalau explain ni mesti sekejap lagi sini, betul dia akan cerita sini, ni dengar, betul ni balas balik. Dia tengah ni sekejap lagi kan, dia camera work pun ada, dan dia ada interrupt juga. Macam tiba-tiba benda lain, lawak lain pun masuk kat sana. Dia banyak random. So biasanya contoh macam abang ada satu, kalau kita tengok timeline yang keseluruhan tu, dia ada fast cut. Macam buat cendol jadi betul masuk scene tu. Biasanya kalau filem biasa establish kan, ini itu tribute kepada saya punya idola Edgar Wright. Thank you sir. So itu shoot memang pakai cinema. Ya. Payah susah dia. Untuk orang yang tahu susah ya. Jangan ingat senang lah buat. Bila saya tengok tu, rajin gila. Ni pakai kamera yang kecil ke? Memang tapi cinema. tak se-perfect Edgar Wright lah. Edgar Wright lagi well planned apa semua lah. Saya tak ada banyak masa, tapi sebab itu saya punya idola. So homage kepada dia lah, pay homage kepada dia lah. Saya cuba. Tapi insyaAllah in the future saya banyakkan lagi. Baik. Tapi biasanya komedi memang itulah saya punya idola. Paul Feig, Edgar Wright, Wes Anderson. Wes Anderson saya belum betul-betul boleh masukkan benda dia buat. Tapi macam Paul Feig dengan Edgar Wright tu banyaklah dalam ni. Siapa-siapa yang familiar dengan kedua-dua director tu tahu dia banyak random benda yang dia suka buat. Saya banyak ikut dia orang lah. Saya suka sebab contohnya macam satu scene yang melibatkan mak Zul Arifin. So dia datang perasaan marah, rasa macam kena tipu kan. So dia potong scene tu laju gila. Dia balik kan, dah jumpa bapak dia tu. So dia tak buang masa kat situ. So benda tu yang saya rasa macam ni lain lah, ni lain. Dan bagi saya juga lain untuk cara abang. Dia macam saya tak tahu lah kan, mungkin cuma yang ini lain sikit cara abang bawa filem ni ke mana. Sebab daripada awal lagi memang itulah cabarannya. Saya diberi tanggungjawab ni, kemahuannya bos-bos saya cerita Melayu tapi tak macam Melayu. Cerita lawak Melayu tapi tak macam Melayu kan. Abang sukses lah benda tu. Try lah dia cakap kan. Sukses. Saya fikir macam mana aku nak buat lah. Cerita macam Mamat Khalid tapi tak macam Mamat Khalid. Saya nak buat macam Mamat Khalid je yang boleh buat benda tu. Kan? Siapa nak, macam mana nak buat kan? Tapi dalam masa sama kau confuse dengan diri kau sendiri, kau ada cerita dan impian kau sendiri kan. Macam mana nak buat? So saya banyak mengkaji apa style boleh buat, apa benda yang boleh buat, kan? Apa yang boleh influencekan orang. Tapi bagusnya bila kita dah dapat that script lah. Skrip yang memang dah berpaksikan cerita Melayu tapi tak macam Melayu. Betul, convention bomoh mana. Tapi takut sebenarnya, takut kenapa? Takut sebab penerimaan. Kalau daripada awal kita nak buat tentang kerasukan ni kan, kita nak go cerita ni apa, Laila kena kerasukan, apa ni, bapak dia baca dia bedtime stories, benda tu kan Hollywood. Yes. Melayu bedtime stories apa kan? Tapi macam mana kau nak bagi orang Melayu tak rasa macam betul. Tengok dekat bayang macam mana kan dia tak ada orang macam betul lah. Layan je lah kan. Lepas abang cakap dia bawa saya kata, iyalah so kenapa aku tak kita perasan benda tu. Nak linearkan benda tu dari segi persembahan macam mana, dari segi lontaran dialog macam mana kan. So benda-benda tu semua yang nak kena jaga on set. Macam nak masukkan elemen selfie, because ini bukan new bukan Gen Z yang berlakon. Yes. Ni Zul Arifin, Douglas. Adakah tak cringe untuk kau buat Zul apa ni, Ropi pakai handphone
ada teddy bear. Ya, belakang, ada kan. bulu-bulu sikit. Benda tu semua menakutkan sebenarnya kalau buat tau. Untuk request department macam okay, betul ke bang? Ya. Kopi punya phone ada casing bear belakang. Takut dek kau nak buat. Takut benda jadi isu kan. Apa benda bangang. Tapi because malam screening tu darah dah balik rumah. Jantung Yang datang tu apa tu? Datang tu semata-mata je. Datang tu mata dengan hayat dia. Jantung dah pergi dekat IJN dengan standby nak masuk kan. Semua tu dah darah dah tak ada, darah dah tidur dah kau kan. Anak aku tengok ni kan. Takut benda-benda tu orang jadi isu. Tapi orang okey. Bila orang okey, saya pun okey. Best. Saya kena bagi kredit lah sebab dari segi dialog tu memang dialog yang ada kena mengena dengan budak-budak zaman sekarang. Ya. Yang paling saya spoil lah sikit kan dialog. Spoil daripada awal dah spoil lah. Saya dah boleh bayang lah cerita ni. Douglas cakap macam ni. Kau bukan bomo, kau influencer. Ui, benda tu macam ini yang sekarang bunyi tau. Yalah. Ui, power. So, Maksudnya abang memang garapan abang ni ambil inisiatif ni dia latest tau. Latest. So korang kena ikut pergi trend tengok. lah. Kita try lah sebanyak mungkin ikut trend. Tapi So, sebab so benda latest benda tu 2 tahun. Lepas 2 tahun tu keluar dan dia masih lagi latest. Hopefully it goes evergreen lah. Kan? Lama tu bang. Ya. Payment macam mana kira? Okey. Sebab tu mahal dia. Ada orang tanya kau, "Asal payment kau mahal kalau filem?" Jauh sangat daripada Teddy kan. Teddy paling pun dah 30 hari. Shoot seminggu, 2 minggu edit dah. Settle kan. Ini berapa hari abang shoot? Ni shoot sahaja 30 lebih hari. Total days of production 50 hari. Wow. Bergerak sana Maksudnya movie. edit semua lah. Ini tak edit setahun. Edit dah kira 50 edit dah, ni shoot je lah. 50 ni shoot sahaja. Shoot betul-betul 30 hari lebih. Tapi moving kita nak itu, nak prep, test light lah, apalah macam-macam lah. Total jadi 50 hari lah. Kata ada shoot kat Kelantan ni. Ada. So bila pergi Kelantan, kita nak tengok kemampuan crane kita boleh tak pergi ikut apa saya punya shot, nak test apa ni shot, pre-light kat bilik. Kita nak shoot kat bilik, macam mana nak pastikan bilik tu tak gelap. Bilik tu lawa lah. Main challenge ialah bagaimana bila saya cakap saya nak cerita saya cerita komedi tapi Vibe hantu. Yes, sebab tu sampai. Dia look dia serious shit hantu. Oh, dia betul. carut. Tapi serious punya cerita. Hantu dia pun Conjuring memang punya look. Tapi dia cerita komedi. Kan? Macam mana nak buat benda tu? Sebab banyakkan pun orang skeptik macam cerita komedi ni kena terang-terang kan. Ni macam yang baru keluar apa ni. Kan? So semua nak terang kan. Semua nak kena boom kan. Tapi cakap tak nak. Saya nak look tu biar serius seram. Betul, seram dia sampai. Seram dia biar orang kata tak adalah sampai kau Conjuring punya level. Tapi looks visual tu light yang seram, ini seram, vibe yang seram. Untuk saya pula bila tengok tu saya tak kata benda tu simple, tapi scene tu simple ni bukan simple yang mudah tu. Maksudnya bila dia bermain tu dia main dalam bilik je kan. Macam main dengan bilik. Tapi kita dah tahu dah dia akan banyak bermain dengan bilik dan banyak scene dalam bilik. Tapi bilik tu cantik. Dengan light dia, dengan prop shot dia. lah 360 susah dia. Ya, macam mati dia. macam mana buat ni kan. Sebab kita pakai 2 cam. Lagi lah susah. 2 kamera. Pakai cam apa Alexa Mini. Saya kalau filem saya mesti pergi Alexa. So sampai ke Gears pun director request lah. Saya minta dengan Labu pun kebetulan idea yang sama untuk pakai Alexa. Alexa Mini dia kecil sikit. Dia tak macam Alexa besar. Alexa Mini dia kecil sikit jadi senang kita nak mobile, senang nak buat ni. Nak moving pun senang. Senang bercerita daripada Laila pergi ke ni, nampak establish. Betul. Pergi ke Datin, dialog Douglas. So okey, senang. Masing-masing pun dah boleh familiar. Mula-mula tu macam susah sikit. Abang Labu kenal? Dialog tunggu ni. Abang Labu tak kenal. Saya pernah kerja dengan Abang Labu lah. Projek apa lupa lah. Dengan Waraja. So adalah pengalaman bila tengok dahsyat dia punya cara dia handle. Ini nak masuk teknikal sikit lah. Ini memang personal soalan abang.
Okey. Tadi abang Bukan daripada tadi personal. Tadi abang ada cakap macam daripada skrip ini visual saya, ini visual abang punya visual kan. So untuk saya yang bodoh ni kan, nak tanyalah. Terkeluar idea. Terkejut. Ya tu. Director of photography sebenarnya apa role dia? Dia menjelmakan saya punya kemahuan lah. Dia sama je lah kan, macam drama Sama je. Cuma Visual- advantage-nya saya ada sebab Labu ni pun director. Ya betul. Jadi kita punya dialog, kita punya bahasa yang kita pakai tu similar. Dia boleh faham. Faham. Bila saya cakap saya nak mood macam ni, lighting macam ni, so dia akan buat lah. Dan dia masuk kalau dia punya expertise, look yang dia rasa akan memberi lebih. Saya beritahu movement dia kat mana, saya kat sini. Saya nak start shot saya daripada ni apa semua. Saya nak shot saya daripada sini masuk ke dinding sikit, dari mana beginning dan endingnya saya punya shot. Dia tahu kat mana Douglas akan jatuh semua. Saya nak shot ni POV ke apa ke. So Masuk cawan. bila senang scene tu macam scene tu saya nak buat transition punya style. Dialah yang merealisasikan segala kemahuan saya, impian saya. Tapi dia bagi dia punya look lah. Faham? Tak semestinya apa yang saya nak tu 100%. So DOP pun Kolaborasi. Berkait rapat dengan light juga lah. Sangat. Diorang lah yang ni. Kita ada gaffer on set, kita ada gaffer master on set yang bila saya cakap dengan Labu realisasikan benda tu dan gaffer pula main peranan. Okay. Aku top up sini sikit nak bagi feel. faham, Dia ada faham, pusing faham. sini tak muka sini. Drama tak ada lah benda tu. Drama kau jangan pusing sini tak ada lampu. Kau sana je. Kamera mana je kan? Tapi abang sebelum ni pernah bekerja dengan Abang Labu? Saya hampir nak Ini first bekerja time dengan lah. dia. Ini mungkin first time. Saya kenal dia dah lama. Ya tahu. Kita ada satu projek yang dulu hampir nak epic punya movie, hampir nak bekerja tapi projek tu tersungkur di tengah jalan. Tak dapat nak bekerja. Saya ada panggil dia beberapa kali untuk TVC pun tak ada luck. Busy lah. Sampainya lah. Dua-dua sama dia tak kena ataupun saya dah buat projek lain macam tu lah. Saya ada soalan daripada student saya. Dia tanya, abang ada ambil intern tak? Daripada Anas Amza. Tak ada. Tak ada. Company Kau cari intern lain. company ada. Company saya adalah ambil tapi saya tak ada. Oh, company abang ada lah. Company ada tapi tu pun tak ada dah because kita dah buat small time agency so tak ada. Okay, so kita nak break dulu. Ya. Okay, dah panjang sangat ni. So kita nak break dulu. Boleh makan-makan. Benda ni boleh makan, ni bukan prop bang. Bang, jemput bang. Betul. Jemput. Kita memang nak ambil shot ni. Kita nak ambil shot ni. Okay, jangan ke mana-mana. Kita akan kembali selepas ini. Abang kena rasa bang. SMR. Sambil malam Rabu datang, kita buka cerita, kongsi terang, tak perlu selingkuh fakta. Karya Makan dulu sebelum sambung. sembilan, sejak bertemu kita berkata ada halaman. Kongsi terang, suara kita bergema. Kongsi terang, bawa pencerahan semua. Kongsi terang, semua kita terang. Kongsi terang, malam ni kita berkuasa. Macam mana? Kongsi terang.